السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وقائد الغر المحجلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah kita akan sambung pengajian kita daripada hadis kitab cilik yang ke-6 ini, kitab Riyadhus Salihin, dan insyaAllah hari ini kita akan menyambung lagi hadis-hadis yang telah pun disabdakan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai dengan kelebihan bulan Ramadan dan hari-hari yang berada di bulan itu, insya-Allah. Walau bagaimanapun, sebagai biasa kita mulakan dengan bacaan doa Tuan Guru Kenali untuk kita mendapat keberkatan dalam majlis kita ini, insya-Allah. Apa ada lagi? Mari kita hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka من النعمة تمامها ومن الصحة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الفضل أعمه ومن اللطف أنفعه. Parah. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا واقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل في رحمتك مصيرنا ومآلنا وصب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك اعتمادنا وعليك توكلنا واعتمادنا وثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا في الدنيا الأبرار واكفنا واصرف عنا شر الأشرار. Baiklah. Allahumma a'tiq riqabana
ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وعشيرتنا من عذاب القبر ومن النيران برحمتك يا عزيز يا غفار يا رحيم يا ستار يا جبار يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير وبالإجابة وصل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على حبيبنا. Dalam semayang, lepas semayang paling kurang sehari sekali semayang subuh baca doa ni, minta semua, minta masuk syurga, minta mati dalam iman, minta mati hidup bahagia apa semua ni, minta ampun dosa mak ayah kita, keluarga kita, adik kakak kita, semua kita minta ampun dosa. Ni doa cukup hebat. Satu benda lagi nak sebut. Saya cuba nak terjemah dalam bahasa Melayu. InsyaAllah lepas siap, mungkin kuliah kita akan datang, saya akan edak lah bagi. Mungkin satu doa ni mungkin 3 lai, ataupun satu muka surat 1, 2, 3, 4, 5 kot. 5 muka surat. Saya tulis yang Arab, saya terjemah yang Melayu di tepi tu. Jadi siapa-siapa yang nak buat kebajikan, kita nak edak, kita bagi free. Kalau siapa yang nak buat kebajikan, bolehlah bagi duit untuk kita photostat, kita bagi kepada adik kakak kita. Kita tak minta duit seorang-seorang lah, payah. Kalau tak ada, saya keluar duit saya seorang ya, bagi kat semua. Kalau ada orang nak buat kebajikan, orang ambil hak kita buat tu, dia baca, kita dapat kebajikan. Niatlah hak Arab, kita baca hak Melayu sama, supaya ada penghayatan maknanya. Macam Allahumma a'tiq riqabana, ya Allah, engkau bebaskanlah diri kami, wa riqab abaina, diri ayah-ayah kami, wa ummahatina, diri ibu-ibu kami, wa ikhwanina, diri keluarga kami, wa ashiratina, diri keturunan keluarga kami, min azabil qabri, bebaskan kami semua daripada azab kubur, wa minan niran, dan azab neraka. Birahmatika, dengan rahmatmu, ya azizu ya ghaffar ya rahimu ya sattar. Itu makna kita minta dosa kita bebas daripada neraka, azab kubur, kepada mak ayah kita, tok nenek kita, keluarga kita, adik kakak kita, semua kita minta. Jadi kita nak bagi penghayatan makna tu ya. Saya cuba terjemah. Bukan senang juga tuan-tuan nak terjemah ni. Bahasa dia cukup diucap dalam doa ni, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa-siapa yang nak buat kebajikan, bolehlah kita buka peluang lah, insya-Allah. Baik, kita pergi kepada hadis kita. Hadis kita, hadis yang ke-52 hari ini, kan? Tidak. Ke surat 58. Mari kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha qalat,
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu bihi wa fil ashril awakhiri minhu, oleh Sayyidatina Aisyah isteri Nabi. Dan hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Imam Muslim, ada rujukan dia hadis ini. Wa anha itu makna daripadanya, rujuk pada hadis-hadis lepas. Sekarang hadis 52. Start daripada hadis 49. Yang riwayat hadis itu ialah Sayyidina Aisyah. 50 anha, daripadanya, balik pada Aisyah. 51 anha, balik pada ini pula. 52 anha, Aisyah juga. Sekali lagi 53 pun anha, Aisyah juga. Jadi start daripada hadis kita belajar hari itu 49 sampai sekali lagi 53. Semua Khadijah janda, Maimunah janda, Ummu Habibah janda, Juwairiyah bintil Haris semua janda, Ummu Salamah semua janda. Aisyah seorang sahaja yang Nabi kahwin anak dara dengan anak Abu Bakr As-Siddiq. Nabi berkahwin kat dia, Sayyidina Abu Bakar bagi kahwin dengan Nabi ketika umur dia 6 tahun. 6 tahun bagi kahwin dah. Nak Sayyidina Abu Bakar tu bagi anak dia yang kahwin dengannya sebelum hijrah 2 tahun. Nabi tak hijrah lagi sebelum hijrah. Nabi hijrah tahun 13 setelah Nabi. Dia jadi Nabi 13 tahun hijrah. Jadi dia kahwin dengan Aisyah ni sebelum hijrah 2 tahun. Artinya setahun 11 setelah Nabi jadi Nabi, maka Nabi berkahwinlah dengan Aisyah ini. Ketika itu dia berusia 6 tahun. Sayyidina Aisyah ini seorang perempuan yang cukup hebat. Para sahabat yang banyak menghafaz hadis-hadis Nabi, 7 orang. Depa hafaz hadis Nabi itu 1000. Semua ada 7 orang. Kalau tidak salah ingatan saja. Abu Hurairah nombor 1, nombor 2 Abdullah bin Umar, nombor 3 Abdullah bin Abbas, nombor 3 Anas bin Malik, nombor 4 Sayyidina Aisyah, nombor 5 Sayyidina Abdullah bin Abbas, nombor 6 Sayyidina Jabir bin Abdullah, dan nombor 7 Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Ini semua sahabat Nabi yang hafal hadis banyak daripada Nabi, lebih pada 1000. Sayyidina Aisyah ini dia hafaz dan riwayat hadis daripada Nabi sebanyak 2210 hadis. Hari ini cuba tengok daripada dia ni Aisyah ni. Dan Nabi SAW sebut kelebihan dia. Nah, ada satu makanan di sisi orang Arab, kita tak tahu nama apa. Hak ni orang Arab cukup suka. Tua muda duk bandak ke kampung semua suka sarit ni. Kalau kita apa dia makanan yang orang Melayu suka kali? Tak tahu. Tapai tak agak. Tak tahu. Tapi makanan orang Arab namanya sarid. Makanan yang Arab cukup suka. Kalau tanya anak-anak ni kan anak sarit nama, semua anak sarit tua muda. Nabi SAW kata, Aisyah itu dibandingkan dengan perempuan-perempuan lain ibarat sarit dengan makanan-makanan lain.
Hebatnya dia. Kalau makanan orang Arab yang paling Arab suka sekali sarid, lebih utama di sisi Arab, maka Sayyidina bukannya seperti sarid berbanding dengan makanan lain. Itu Aisyah. Dia meninggal dunia pada tahun 58 Hijrah. Disitulah ada kubur Sayyidina Aisyah ini dalam usia dia ketika dia wafat 66 tahun. Ni perawi anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Banyak dia cerita kepada kita tentang Nabi, sebab pengalaman dia hidup dengan Nabi sebagai isteri yang banyak menghafaz hadis Nabi. Wa anha qalat, ijtihad makna bersungguh-sungguh. Satu benda bagi orang yang mengaji bahasa ni nak betul lah. Kalau perkataan bahasa Arab tu dia mula dengan kana, kemudian lepas kana tu ada fi'il mudhari' yajtahidu. Seperti kita kata kana ya'kulu. Selalu Nabi itu bersungguh-sungguh. Ambil mana mai perkataan, selalu buat ibadat kebajikan lebih daripada yang pernah dia buat di bulan-bulan lain. Itu Nabi. Pasal apa? Pasal bulan Ramadan ini bulan yang mulia. Kemuliaan Ramadan kita sebut itu pertama, di bulan tu turunkan Quran. Di bulan tu lam mim ta, bukan in mim lam ta. Itu kena mengaji. Nah, kadang-kadang citakan itu salah. Ara'aita in alimtu, in alimtu, bukan amil tu, alim tu. In alim tu ayya laylatin laylatal qadri ma aqulu fiha. Qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis ni pula Sina Aisyah juga. Dia tanya Nabi. Dia rajin bertanya ni, Sayyidina Aisyah ni. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, kalaulah takdirnya saya tahu malam tu kena ke malam Lailatul Qadar. Kalaulah saya tahu yang malam tu kena malam Lailatul Qadar, apa yang saya nak berdoa? Ajak doa yang saya nak baca malam Lailatul Qadar. Kalau kebetulannya saya tahu malam tu Lailatul Qadar. Malam tu malam Lailatul Qadar. Nabi kata baca doa ni. Allahumma, ya Allah, innaka afuun, engkau Tuhan yang maha pengampun. Afuun tu maha pengampun. Tuhibbul afwa, kamu suka memberi keampunan. Engkau Tuhan yang maha pengampun, suka memberi keampunan kepada hamba. Fa'fu anni, engkau berilah keampunan kepadaku ya Allah. Aisyah minta doa ni supaya Allah ampun segala dosa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu Nabi ajak Sina Aisyah kalau kebetulan dia tahu yang malam tu ke malam Lailatul Qadar.
Aisyah pun cerita kat kita pagi ni. Ara'aita, dia kata kat Nabi, wa qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, apakah pandangan Tuan, apakah pendapat Tuan, in alimtu, kalau saya ni tahu, ayya lailatin lailatul qadri, mana-mana malam itu jadi malam Lailatul Qadar, kalau saya tahu malam tu jadi malam Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, apa yang saya nak baca, nak berdoa pada malam tu. Nabi kata, quli Aisyah, bacalah doa ni, Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha pengampun, tuhibbul afwa, kamu suka memberi keampunan, fa'fu anni, berilah keampunan kepadaku ya Allah. Hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis hasan lagi sahih. Ini doa pula doa yang dituntut oleh Nabi supaya Sayyidina Aisyah baca kalau kebetulan dia tahu malam tu malam Lailatul Qadar. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah pendapat Tuan sekiranya aku mengetahui pada malam bilakah berlakunya Lailatul Qadar, apakah yang sepatutnya aku ucapkan, aku nak minta apa? Baginda pun menjawab, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bacalah yang ni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun, lagi suka memberi keampunan, maka berilah keampunan kepadaku ya Allah. Itu doa yang Nabi ajak kepada kita melalui pertanyaan Sayyidatina Aisyah, doa yang sepatutnya kita baca pada malam Lailatul Qadar. Oleh sebab itu dituntut kita baca masuk saja bulan Ramadan, lepas sembahyang tarawih tiap-tiap hari bulan Ramadan waktunya malam, bacalah doa ni. Kita bukan tahu, mungkin kena malam Lailatul Qadar malam tu, kita baca street. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada juga Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang Nabi ajak. Sesiapa yang mendapat Lailatul Qadar, naklah ianya berdoa untuk kebaikan diri sendiri, ahli keluarga dan orang-orang lain. Orang yang berdoa pada bulan Ramadan kemudian berbetulan dengan malam Lailatul Qadar pula, akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa sangat mustajab pada malam Lailatul Qadar. Antara tanda berlakunya malam Lailatul Qadar ialah seorang itu rasa lapang dada dia. Rasa lapang dada dia. Allah, jiwanya tenang, keadaan ketika itu cerah, dan hari esoknya pula nyaman udaranya. Bulan Ramadan yang lepas kena malam Jumaat akhir. Saya rasa tu Lailatul Qadar ni malam Jumaat akhir. Kita raya terlepas, raya puasa Ramadan terlepas hari Sabtu kot. Malam Jumaat tu. Sebab malam tu dia tenang, pagi besok nampak cerah hari Jumaat tu. Malam Lailatul Qadar lah tu. Bagi saya lah, saya rasa. Baik, kita dah habis hadis-hadis yang dibawa oleh Imam Al-Nawawi dalam kitab ni mengenai dengan kelebihan bulan Ramadan, apa yang patut kita buat, kelebihan malam Lailatul Qadar,
apa yang patut kita buat, mengikut apa yang telah pun disabdakan oleh Nabi setelah banyak persoalan-persoalan ditanya oleh istrinya sendiri, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Lepas tu kita masuk pula di muka surat 61 ni tentang satu amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bersugi. Bersugi, membersihkan mulut dan gigi. Ini sudah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sunnah kita di abad yang ke-20 ni. Sunnah Nabi 1000 tahun dah Nabi sallallahu alaihi wasallam duk buat benda ni. Sayyidina Aisyah kata, setiap kali Nabi bangun daripada tidur, Nabi akan bersugi dengan giginya, mulutnya, supaya bersih. Sebab mulut ni kita duk sebut nama Allah. Dengan mulut kita sebut nama Allah, kita baca Quran, kita selawat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau mulut kita tak bersih, kalau mulut kita tak suci, lagu mana kita boleh sebut ayat-ayat Al-Quran? Nak sembahyang subuh misalnya, kita nak baca Fatihatul Kitab. Sebab itulah Nabi, antara budaya yang Nabi ajak kita bersugi, membersihkan mulut dan gigi setelah bangun daripada tidur. Ni Nabi ni 1000 tahun dulu. Masa tu tak tahulah, 1400 tahun dulu sudah ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majunya Islam, sunnah Nabi ni. Babu, tak mau baca dah, balik ah. Babu fadlis siwaki wa khisalil fitrati. Abu Bari, ni hidup baca tak betul pula. Babu fadli fadlis siwaki wa khisalil fitrati. Ini satu bab menerangkan kelebihan menggosok gigi dan perkara-perkara yang menerangkan sifat semula jadi seseorang. Ada akan disebut lagi sifat semula jadi seorang tu. Sifat semula jadi maksudnya menjadi budaya semula jadi manusia. Akan disebut sekali lagi dalam hadis belakang. Antaranya berkhitan, masuk jawi laki-laki perempuan, itu sifat semula jadi. Islam adalah agama yang menjamin keselamatan manusia seluruhnya. Dengan apa dia jamin keselamatan kita? Dengan syariat dan beberapa peraturan melalui Al-Quran dan juga hadis. Oleh yang demikian, di antara syariatnya, syariat Islam yang sangat-sangat digalakkan ialah menggosok gigi, membersihkan mulut dan beberapa perkara lain yang berhubung dengan anggota tubuh badan seseorang. Hadis 54. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
laula an asyqa ala ummati aw ala an-nasi la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli salatin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ni Nabi nak cerita bagaimana besarnya perintah ibadat budaya menggosok gigi dan mulut ini. Nabi kata, kalaulah aku tak fikir ianya akan menjadi beban susah kepada umatku, maka sudah tentu dah aku akan memperdukan kepada mereka suruh gosok gigi, bersihkan mulut tiap-tiap kali nak semayang. Jadi wajib. Tapi dah duk ingat jadi susah, tu yang aku tak wajib. Kalau tak ingat kata susah, aku sudah tentu perwajibkan, perdukan ke atas umatku, setiap kali nak semayang kena gosok gigi, setiap kali nak semayang kena bersih mulut. Sebab mulut ni nak baca Fatihah, mulut ni nak baca tasbih, mulut ni nak baca tahiyat. Tapi duk fikir, kalau aku perdu lagu tu kesian kepada umat susah, aku tak perdu. Cuma dituntut sangat-sangat sebagai sunat yang muakkad supaya kita ni bersih, menggosok gigi pada setiap kali nak semayang. Kita tak buat, tuan-tuan oi. Habis sangat kumuk ya. Nak bersih jom. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali semayang dia gosok gigi dia. Dulu tak ada lah apa dia beri gigi, dia pakai kayu arak. Kalau dia di Mekah tu, kayu tu dia ada sejenis getah dia yang boleh membersihkan gigi dan menguatkan gusi. Tu kayu arak. Dulu lah tak apalah guna beri gigi, ubat gigi macam-macam. Gigi hadut longgak dah pun buh ubat tu dia kemas balik. Pergi makan kenduri, langut-langut luruh gigi. Ni Nabi lah. Coba bayangkan, setiap kali dia semayang dia gosok gigi. Allah, bersihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu para sahabat kata, kalau Nabi itu dia senyum, nampak gigi dia bercahaya. Laula an asyqa, kalaulah tidak menjadi kesusahan ala ummati, ke atas umatku, au ala nas, ataupun ke atas manusia, kalaulah tidak menjadi keberatan, kesusahan kepada manusia, la amartuhum, sudah tentu aku akan perintah mereka, aku akan wajibkan mereka bisiwaki, kena bersugi ma'a kulli salatin, pada setiap kali nak semayang. Tapi duk fikir kalau fardu kesian juga jadi susah, tak fardulah benda tu. Ini Nabi. Kita tengok di sini ada dua benda lah. Nombor satu, bersugi itu satu ibadat dan satu amalan yang sangat-sangat dituntut kepada kita apabila kita nak semayang. Yang kedua, kita juga dapat faham di sini bahawa timbang rasa Nabi, kerana susah dia duk fikir umat ni susah, lepas tu dia tak wajib. Nabi duk prihatin juga dengan umat. Kalau nak ikut dia, dia memang tiap-tiap kali semayang dia bersugi. Maksudnya daripada Abu Hurairah katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya tidak menjadi satu keberatan untuk umatku atau manusia, kalaulah tak jadi keberatan, nescaya aku perintahkan mereka semua
menggosok gigi setiap kali mereka menunaikan sembahyang. Kalau tak jadi keberatan. Tapi oleh sebab keberatan, aku tak perintahlah mereka buat demikian. Walau bagaimanapun, dia adalah sangat-sangat dituntut menjadi sunat muakkadah pada setiap kali kita nak sembahyang, disunatkan kita bersugi dan bergosok gigi lebih dahulu. Seseorang disunatkan menggosok gigi ketika hendak menunaikan sembahyang, sama ada sembahyang fardu ataupun sunat dituntut. Islam menuntut setiap umatnya agar sentiasa menjaga kebersihan diri sendiri, pakaian, tempat duduk, dan meliputi semua bidang kehidupan. Hikmat digalakkan seorang supaya menggosok gigi dan membersih mulut. Apa hikmahnya? Apa rahsianya? Ialah untuk membuang segala sisa-sisa makanan, di samping mengharumkan bau pernapasan. Hadis seterusnya insya-Allah, wa an Huzaifah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama minan naumi yasusu fahu bisiwaki, muttafaqun alaih. Apa makna muttafaqun alaih? Kita mengaji hadis. Hadis riwayat Bukhari Muslim diberi gelaran muttafaqun alaih, yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim meriwayat hadis ni. Ini muttafaqun alaih, ni hadis tinggi martabatnya. Bukan Bukhari seorang, malah Bukhari dengan Muslim, dua imam hadis yang agung meriwayatkan hadis ini. Hadis ini pula daripada Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah ibnul Yaman ini seorang sahabat yang rajin, dia duduk dengan Nabi, dia khidmat kepada Nabi. Ada 2-3 orang sahabat yang sangat-sangat rapat dengan Nabi, antaranya Huzaifah ibnul Yaman. Nah, Huzaifah ibnul Yaman, banyak rahsia-rahsia umat yang Nabi cerita kat dia. Nabi cerita orang ni, jaga-jaga tu. Ni orang munafik ni. Nabi bagi tahu kat dia, orang lain tak tahu. Ni Huzaifah ibnul Yaman digelar oleh para sahabat sebagai sahibu sirri Rasulillah, sahabat yang tahu banyak rahsia-rahsia yang Nabi bagi tahu kat dia, orang lain tak tahu. Ni Huzaifah ibnul Yaman. Sebab itu sampai pemerintahan Sayyidina Umar tak akan pergi semayang jenazah sesuatu mayat kecuali dia tengok dulu Huzaifah pi tak pi. Kalau dia tengok Huzaifah pi, baru dia pi. Pasal apa? Sebab Huzaifah dia tahu mana orang munafik, mana orang Islam sebenar. Sebab Nabi bagi tahu kat dia. Sampai teratu, mana dia dari segi rahsia yang Nabi cerita tu, dia lebih pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun tunggu dia dulu. Kalau nampak dia mai, baru Sayyidina Umar pergi semayang. Ini Huzaifah ibn Yaman. Suatu hari dia pergi rumah Rasulullah sallallahu alaihi, dia tengok Rasulullah duduk semayang di masjid. Dia pun semayang, duduk semayang tengah malam, tahajud. Dia pun pergi ikut Nabi di belakang Nabi. Nabi duduk semayang. Nabi ni kalau dia semayang seorang tak jadi imam, dia lepas meta cukup-cukup.
Dia baca Quran cukup-cukup panjang dia baca. Cuma kalau dia jadi imam, dia tak baca panjang lah. Sebab di belakang tu ada orang tua-tua, ada orang hak kecil tak lawas. Saya ni duduk semayang panjang, duduk tak ayat kencing pula. Nabi tak panjang. Nabi semayang. Sebab tu Nabi larang Muaz bin Jabal, jangan semayang panjang. Kalau hang jadi imam, buat sederhana saja. Sebab di belakang tu ada orang sakit, ada orang tua dan sebagainya. Tapi kalau hang semayang seorang, hang lepaslah meta cukup-cukup. Nabi dia semayang seorang, dia lepas meta cukup-cukup. Dia baca Quran, sebab dia hafaz Quran. Huzaifah pergi ikut ke belakang Nabi. Dia cerita, Huzaifah ikut Nabi semayang rakaat yang pertama. Lepas Nabi baca Fatihah, Nabi baca surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Ikut. Panjang bukan main. Dia diingat hati dia sampai ayat 100. Nabi akan rokok lah. Sampai 100 Nabi lajak lagi. Surah Baqarah. Surah Baqarah ni sampai 3 juz. Lajak. Habis surah Baqarah Nabi baca dalam rakaat pertama. Habis Baqarah, Huzaifah dia ingat Nabi rokok. Nabi habis Baqarah, bismillah, Alif Lam Mim, baca surah Ali Imran pula. Tahu dia. Satu rakaat Baqarah habis, Ali Imran habis, Nisa habis. 5 juz. Rokok pula bukan main lama. Dia lepas sembahyang dia kata, nak tobat kot dah. Dah. Tak ikut dah. Dia tak sembahyang dah. Belakang Nabi, tak boleh ikut. Bukan sahih kita ni. Nabi tak apalah, dia baca. Dia tak ikut dah lepas tu. Dia buat cakap-cakap dia lah. Bayangkan sampai 5 juz baru rokok. Kita tu imam macam wadduha pun dia marah dalam perut. Wal asri ada awak tak baca baca wadduha. Ini Huzaifah ibn al-Yaman, sahabat Nabi yang cukup rapat dengan Nabi, sahibu sirri Rasulullah. Banyak rahsia yang Nabi cerita kat dia. Dia cerita apa kat kita? Sebab dia duduk banyak rapat dengan Nabi. Dia kata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama minan naum, apabila dia bangun saja daripada tidur dia, yashu sufahu, Nabi gosok mulut dia dengan siwak. Bisiwaki, dengan kayu Arab tadi ni. Setiap kali dia bangun tidur, dia gosok. Hak ni tidur, hak tadi pula setiap kali nak semayang. Maknanya Nabi prihatin dengan bergosok gigi ni. Masa bangun tidur pun dia gosok, masa nak semayang pun dia gosok gigi. Daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, Huzaifah bin Yaman, bukan Yaman. Yaman tu negeri Yaman, tu ya mim nun Yaman. Hak ni Yaman, ya min alif nun Yaman. Huzaifah bin al-Yaman. Daripada Huzaifah radhiyallahu anhu katanya, Imam Nawawi tak bubuh pun bin Huzaifah ibn al-Yaman. Apa? Orang tahu semua dah, orang mengaji hadis. Kalau Huzaifah tu tak ada lain dah, bin Yaman. Katanya,
bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda bangun daripada tidur, maka baginda menggosok-gosok mulutnya dengan kayu sugi. Muttafaqun alaih, mana riwayat Bukhari dan Muslim. Pengajaran hadis, Islam menuntut setiap orang yang bangun daripada tidur agar membersihkan mulutnya dengan cara berkumur-kumur dan menggosok gigi sebelum makan atau minum dan melakukan perkara-perkara lain. Kedua, syarak membolehkan seorang itu yang hendak menggosok mulut menggunakan kayu sugi. Menggunakan kayu sugi, jari, tangan dan apa sahaja alat-alat yang tidak najis dan berbahaya. Bolehlah. Sekarang kita beruh gigi lah yang kita gunakan. Baiklah tuan-tuan, itu satu daripada budaya yang Nabi tunjuk kepada kita selaku umatnya, supaya kita sentiasa mengamalkan sikap membersihkan mulut sebagaimana yang saya kata tadi. Dengan mulut kita nak bercakap, dengan mulut kita nak baca Quran, dengan mulut kita nak bertasbih, dengan mulut kita nak berdoa, dengan mulut kita nak bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu mulut sangat-sangat dituntut kita membersihkannya, apatah lagi ketika kita nak menunaikan solat kita yang fardu maupun yang sunat. Jadi saya rasa setakat itu dululah kuliah kita hari ini. Kita akan sambung hadis yang ke-56 yang insya-Allah juga akan membicarakan soal-soal bersugi juga dan benda-benda fitrah yang lain untuk dijadikan sebagai landasan hidup kita hamba Allah Subhanahu wa taala ini, insya-Allah. Hari itu kita ada berjanji nak bagi satu zikir yang Nabi ajak kepada Abdullah bin Umar untuk kebaikan dunia dan akhirat. Jadi tak sempat saya tulis lagi, tak boleh lagi lah. Dan kita nak tulis yang ni dululah. Yang kita kata tadi ni, iaitu doa, makna doa Tok Kenali yang kita duk baca tu, untuk kita terjemahkan sedikit di dalam bahasa Malaysia kita bagi kita menghayatinya. Sebelum kita akhir, mari kita baca dulu doa yang Nabi ajak pada Abdullah bin Umar yang pada kuliah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Nabi kata kepada Abdullah bin Umar, ya Abdullah, aku akan ajak kamu satu doa dan zikir. Kalau Allah nak bagi orang tu jadi baik, Allah akan bagi ajak doa ni kat dia, zikir ni kat dia. Kemudian dia hafal zikir ni, dia beramal dengan zikir ni, duk baca selalu, dia tak lupa buat selama-lamanya. Ni dia ada. Allahumma inni dha'ifun faqawwi fi ridhaka ضعفي وخذ إلى الخير بناصيتي واجعل الإسلام منتهى رضايا اللهم إني ضعيف فقوني وإني ذليل فأعزني وإني فقير فارزقني واكفني بحلالك
an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Boleh hafal dah? Nanti kita akan tulis, kita akan edak lah. Sekali lagi ikut. Kita duk buat amal selalu doa ni. Sebab Nabi kata, siapa yang Allah nak bagi jadi baik, dia hafal doa ni, dia buat amal lalu, dia tak lupa. Allahumma inni dha'ifun faqawwi fi ridhaka dha'fi wa khudh ila al-khairi binasiyati waj'alil islama muntaha ridaya. Allahumma inni dha'ifun faqawwini wa inni dhalilun fa'a'izzani wa inni faqirun farzuqni wakfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Itu doa dia nak. Allahumma inni dha'ifun faqawwi fi ridhaka dha'fi wa khudh ila al-khairi binasiyati waj'alil islam muntaha ridaya. Allahumma inni dha'ifun faqawwini wa inni dhalilun fa'a'izzani wa inni faqirun farzuqni wakfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Hari Sabtu yang lepas, satu rombongan datang Kuala Lumpur. Dia pergi tempat saya, 2 biji bas 100 orang. Saya ijazahkan satu amalan untuk mereka yang balik, dan banyak saya tengok orang perempuan yang ramai-ramai. 2 biji bas tu orang perempuan, lelaki-lelaki tak ramai. Saya pun fikir pasal apa yang orang lelaki tak ramai, pasal seorang nikah sampai 4. Tu yang ramai lah. Orang lelaki ni kira ni kuliah kita ni okey ni, lelaki-lelaki ramai ni. Tapi setengah-setengah kuliah tu Allah nak bilang belah jari pun tak ada. Alhamdulillah. Jadi kita bagilah benda-benda untuk mereka amalan. Daripada tanya saya bila Datuk nak pergi ke masjid kami ni Kuala Lumpur, saya kata insya-Allah lah kalau ada masa. Jadi yang kita bagi kepada mereka tu amalan-amalan tu, yang minta izin nak balik bagi ke adik kakak kok sana boleh, saya kata izinlah, hak ni hak Nabi punya, hak Nabi kita, bukan hak saya. Bagilah kat siapa pun. Insya-Allah itu sebagai benda sumbangan yang kita bagi dalam pertemuan kita untuk faedah akhirat kita. Dunia tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Insya-Allah saya akan usaha terjemahkan doa untuk kenali ini. Kita akan photostat pada kuliah kita akan datang. Kita akan bagi seorang satu salinan, seorang satu salinan. Ada berapa orang agak-agak ni? 100 lebih kan? 200 lah, 200 lai kena buat. 200 set. Satu set mungkin 3 lai ke berapa lai.